Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung dengan contoh 16 untuk A. Cari nilai cari luas bagi kawasan yang berlorik. Kita tahu kalau melibatkan kamiran, nak cari luas dia mesti akan cari luas di bawah graf. Okay, luas di bawah graf. Habis ni cikgu ni tepi graf. Bukan, maksud dia begini. Faksi dia jadi macam ni. Di bawah graf. Ni di bawah. Tak ada istilah tepi graf. Dia di bawah graf. Okay. Nak cari luas di bawah graf, kita akan guna pengamiran, integration. Kita integrate, ni nak cari area. Tak nampak bagi tahu. Nak cari area, integrate. Okay. Lihat nilai yang diberi. 1 hingga 4. Selalu kita baca pada paksi X. Sekarang ni saya baca pada paksi Y. 1 hingga 4. Okay, 1 di bawah, 4 di atas. Yang saya ambil ini nilai dari paksi Y. Okay, saya ambil nilai dari paksi Y. Dengar betul-betul Kalau tak nanti awak confuse nanti. Bila masa nak guna DY, bila masa nak guna DX. Okay, dengar betul-betul. Yang kita ambil nilai 1, 4 ini daripada paksi Y. Maka ini adalah dy. Bila sini dy, ini akan jadi X. Okay. Kita ambil nilai dulu. Kita lihat graf. Dia bagi nilai dari 1 hingga 4. Maknanya nak cari area bawah graf dari nilai 1 hingga 4 pada paksi Y. Maka dia dy. Sebab kita ambil nilai 1, 4 ini dari paksi Y. Bila sini dy, ini akan jadi X. Faham setakat ni? Faham. Kemudian, okay, thank you for respond. X ini kita nak dalam sebutan Y. Kita nak X. X ini kita cari dalam sebutan Y. Kalau negatif X sama dengan Y kuasa 2, maka X sahaja adalah negatif Y kuasa 2. Tukarkan X dalam sebutan Y. Okay. Jadi X ini kita tukar jadi sebutan Y, negatif Y kuasa 2 dy. Baru kita boleh integratekan sebab dalam sebutan Y sama dengan ini. So ini akan jadi negatif Y kuasa 3 per 3. Dari 1 hingga 4. Kemudian gantikan negatif 4 kuasa 3 per 3 tolak negatif 1 kuasa 3 per 3. Ini akan dapat negatif 64 per 3. Negatif-negatif jadi positif 1 per 3. Dapat negatif 63 per 3. Permudahkan dapat negatif 21. Setakat ni faham A? A boleh faham? Faham. Okay, B. B. Sama juga. Okay. Tak ada istilah graf nak cari luas tepi graf. Tak ada istilah tepi untuk ni. Kita nak cari di bawah graf. Kalau di bawah macam mana pula? Sedangkan ni gambar rajah dia di tepi. So sebenarnya gambar rajah dia jadi macam ni. Okay, di bawah graf. Maknanya di bawah graf dari berapa hingga berapa. Kena tahu tu. Okay. Jadi sekarang nak cari nilai ini. Nilai ini nak cari. Okay, saya tekan semula. Nak cari nilai ini adalah nilai X sama dengan kosong. X sama dengan kosong. Koordinat ni kan adalah nilai Y1 dengan kosong. Okay, ini nilai Y2 dengan kosong. Maka bila X kosong berapa nilai Y? So kosong, negatif, Y tambah 1, Y tolak 3.
Negatif bawa ke kiri jadi negatif juga. Ni semua kita darab dengan negatif. Darab dengan negatif 1. So negatif darab negatif positif. Kosong darab negatif 1 tetap kosong. Jadi Y tambah 1, Y tolak 3. Sama dengan kosong. Jadi Y sama dengan negatif 1, Y sama dengan 3. Maknanya sini negatif 1, ini adalah 3. Ini 3. Ini negatif 1. Okey, sekarang ini nak cari luas di bawah graf. Luas di bawah graf. Di bawah graf ini. Jadi area sama dengan kamiran. Awak tengok awak tengok sini. Kalau saya letak ni, graf ini semua di atas paksi ni. Paksi Y ni semuanya di atas paksi Y. Kita nak cari luas di bawah di bawah graf di atas paksi Y. Maknanya jawapan ni akan dapat terus positif. Ni terus nanti akan dapat area dia positif. Kalau ada ruang, ada lorik kawasan bawah ni, kawasan bawah ni kalau ada lorik, maka nanti kawasan yang lorik merah ini akan dapat area dia negatif. Itu beza dia. Ada positif, ada negatif. So sekarang ini semua positif. Maka ini dari 3 dengan negatif 1. Dari negatif 1 hingga 3. So sekarang kita integrate daripada negatif 1 hingga 3. Lihat, kita ambil negatif 1, 3 ini dari paksi mana? Paksi Y. Maka ini adalah dy. Bila sini dy, ini akan jadi x. So, A equal to integration from negative 3 and negative 1 until 3. X ini adalah apa? Ini. X ini daripada soalan dia. X apa dalam sebutan Y. So, negatif Y tambah 1, Y tolak 3, dy. A sama dengan kamiran negatif 1, 3. Negatif letakkan di luar. Y kuasa 2 tolak 3Y tambah Y tolak 3 dy. So ini adalah A sama dengan integrate negatif 1 hingga 3 negatif Y kuasa 2, negatif 3 tambah 1Y, negatif 2Y, negatif 2Y darab negatif, positif 2Y tambah 3. Negatif dengan negatif jadi positif. Sampai sini. Boleh faham setakat ni? Boleh cikgu. Next. Integrate negative 1 until 3, negative y squared plus 2y plus 3 dy. So integrate macam biasa, bila kita integrate kuasa dia kita tambah per 3. Tambah 2y kuasa 2 per 2. Tambah 3y. So ini dari negatif 1 hingga 3. Bila dah kuasa ditambah, tak ada simbol integration Bila kuasa ditambah dah tak ada simbol integration. So, gantikan y dengan 3. Ini boleh permudahkan terus. Tambah 3 kuasa 2 tambah 3 darab 3. Tolak. Tolak. Negatif. Sebabnya y ni adalah nombor negatif. Jadi y ni kena buat kurungan. Negatif ni hanya untuk ni. Ini tolak memang operasi dia. Negatif yang saya tulis ini adalah dari formula ni. Y, ini Y dia negatif 1. Buat kurungan. Hati-hati, murid biasa careless di sini. Murid biasa careless di sini. Sebab dia kata dah ada negatif, so letak 1 je lah cikgu. Salah. Negatif, tolak ini operasi tolak. Negatif ini dari sini. Daripada negatif ini. Y dalam kurungan adalah Y. Y dia adalah negatif 1. Kuasa 3. Tambah
buat kurungan -1 kuasa 2 tambah 3 darab -1. So, ini akan jadi -27/3 tambah 9 tambah 9 tolak -1 kuasa 3 -1. -1 darab negatif positif 1/3 tambah -1 kuasa 2 1 tolak 3. So jawapan akhir awak akan dapat 9. Ini 27/3 9. -9 tambah 9 habis. Tinggal 9. Okey, yang ni 1/3 tambah 1 4/3. Tolak dengan 3 dapat -5/3. So dapat 14 salah. 32/3. So area dia 32/3 unit kuasa 2. Setakat sini boleh faham? Boleh cikgu. Okay, next. Contoh 17. Okay, ada satu graf. Okay, ni graf dia. Cari area di bawah graf. Cari luas. Luas di bawah graf. Okay, bila ada satu kanan, satu kiri. Okay, ada satu bahagian kanan, ada satu bahagian kiri. Kita tahu sini akan dapat positif sebab dia belah kanan paksi Y. Sini akan dapat negatif sebab dia sebelah kiri paksi Y. Bila kita tahu dia positif atau negatif, maka kita ada pembahagian dia. Okay, pembahagian dia kita akan pecahkan dia menjadi dua bahagian. Jadi dua bahagian tu saya namakan ini A dan saya namakan ini B. Kalau textbook dia terbalik bawah A atau B, tak kisahlah mana-mana. Okay, sebab saya buat atas dulu, lepas tu saya buat bawah. Okay. Kita kena cari nilai yang dibataskan oleh graf. Nilai yang dibatasi oleh graf. Nilainya yang ini, yang saya lorek dengan merah ni. Jadi, bila X kosong, nak tahu nilai Y ni, Y ini adalah apabila X sama dengan kosong. Dapatlah nilai sini. Jadi, bila X sama dengan kosong, saya akan dapat Y tolak 2, Y tolak 5. Sorry, tak cakap pun tak nampak. Diam, tengok ke tidak ni? Okey, sama dengan kosong. Jadi, Y kita satu soalan kosong, satu nilai Y kosong. Y tolak 2 sama dengan kosong. Kita samakan dengan kosong setiap satu ni. So, ini akan jadi Y sama dengan 2. Y tolak 5 sama dengan kosong. Ni akan jadi Y sama dengan 5. Bermaksud 025. Nilai kita 025. Okey, dah dapat nilai Y. Setakat ni boleh faham? Boleh cikgu. Tadi kita nak pecahkan. Jadi area A. Cari A dulu. Kita integrate dari 2 hingga 5. 2 hingga 5. Okey, 2 hingga 5. 2 hingga 5 ambil dari paksi mana? Paksi Y. Maka ini adalah di Y. Bila dy, ini adalah X. Okay.
Kalau sini dy, ini x. Awak kena tahu macam mana ini dy, kenapa ini dy, lepas tu kenapa ini x. Nanti akan mempengaruhi subtopik yang seterusnya nanti. Ini baru area, nanti kita cari volume. Awak fahamkan cara dia. Nanti baru senang yang akan datang. Okay. So, ini 2 hingga 5. X ini dalam sebutan Y sebab kita dalam terbitan Y. So, X in terms of Y. Ambil dari persamaan yang atas ni tadi. X ni apa dalam sebutan Y yang ini? So, Y tolak 2, Y tolak 5, dy. Okay. Kalau integrate. Kita kena expand. So saya expand dulu yang 2 kurungan ni. Saya expand dulu. Saya buat yang susah dulu. So y darab y kuasa 2. Y darab negatif 5, negatif 5 y. Negatif 2 darab y, negatif 2 y. Negatif dengan negatif jadi positif. 2 darab 5 jadi 10. Okay. So integration dari 2 to 5. Ni akan jadi y squared minus 7y plus 10 dy. So this is equal to from 2 to 5 y cubed minus 7y squared plus 10y dy. Okay. Saya dah permudahkan. Sekarang saya kena integrate. Kena permudahkan dulu. Lepas tu baru boleh integrate. So permudahkan tadi. Saya dapat area for A equal to integration from 2 to 5 y cubed minus 7y squared plus 10y dy. So y kuasa 4 over 4 minus 7y power of 3 over 3 plus 10y squared over 2. Kita integrate macam biasa. Bila kuasa kita dah tambah 1, kuasa dah tambah 1, simbol integration, simbol pengamiran dah tiada. So ini dari 2 hingga 5. Okay. So gantikan. Saya gantikan 5 kuasa 4 per 4. Gantikan dengan 5 dulu. Tolak 7 darab 5 kuasa 3 per 3. Tambah, yang ni saya boleh permudahkan jadi 5. 5 kuasa 2. 5, y ni ganti dengan 5. So 5 kuasa 2. Tolak, okay, 2 kuasa 4 per 4. Tolak 7, ni y ni gantikan dengan 2. 2 kuasa 3 per 3 tambah 5. Y ini gantikan dengan 2. 2 kuasa 2. So di sini kita dapat, awak kira dapat negatif 125 per 12. Jangan salah tekan jangan salah tekan. Murid careless, biasa careless di sini, dia tekan ni salah. Jangan salah tekan. Tekan apa? Tekan kalkulator. Okay, tolak. Tolak. Yang ini tekan, dapat 16 per 3. Okay. Perlu saya tunjuk ke macam mana nak tekan? Perlu ke tak perlu? Tak apa cikgu. Tak apa boleh Apa cikgu? Boleh? Boleh cikgu, boleh. So negatif 63 per 4. Saya dapat luas bagi A saya di atas ni tadi negatif 63 per 4. So betul lah dia negatif sebab dia berada di sebelah kiri paksi Y. Jadi sekarang nak cari area B pula. Integrate. Okay, B dari berapa? 0 hingga 2. So 0 hingga 2, tadi kita ambil 0,2 dari paksi apa? Dari paksi
Y. Maka ini dy. Bila sini dy, ini akan jadi X. Jadi integrate 0 hingga 2. X kita tadi adalah ini. Tapi kita dah permudahkan tadi dah dekat sini. Kita dah permudahkan dia dah. So ambil je balik. Tak payah 2-3 kali buat. Awak ambil sahaja. Okay. Tak boleh terus ambil yang ini Tak boleh terus ambil yang kita dah integrate. Jangan ambil ini. Step by step. So mesti ambil ini dulu. Baru kita buat Y kuasa 4/4 tolak 7 Y kuasa 3/3 tambah. Yang ini boleh dapat tadi terus 5Y kuasa 2 kan. Terus buat 5Y kuasa 2. Itu tak apa. 0 sampai 2. Nombor kecil mesti di bawah ya. Okay, gantikan. 2 kuasa 4/4 tolak 7 darab 2 kuasa 3/3. Y ni kena ganti dengan 2 dulu. Tambah 5 2 kuasa 2. Tolak. Okay, tolak. Y ini ganti dengan 0 pula. 0 kuasa 4/4 tolak 7. 0 kuasa 3/3 tambah 5 darab 0 kuasa 2. Okey. Cikgu, boleh tak kalau saya tak buat ini, saya tak tulis ni, saya terus tulis 0. Jangan, bahaya. Sebab saya bimbang pemarkahan awak, dia nak beri markah apabila awak menggantikan limit, menggantikan nilai had. Kalau awak terus tulis 0, itu bukan awak menggantikan, itu awak selesaikan terus. Bila awak tak mematuhi kehendak pemarkahan, nanti terus kosong cara kerja awak. Sayanglah. Sedangkan ini kita kena tunjuk yang awak menggantikan nilai Y dengan 0. Jadi kena tunjuk. Tak boleh terus skip terus tulis 0. Bahaya Sebab pemarkahan ni berubah-ubah. Kadang-kadang boleh, kadang-kadang tak boleh. So kita ambil langkah selamat, tulis 0. Tulis penggantian sama dengan 0. Tulis Y, gantikan Y dengan 0. Okey? Hati-hati. Benda nampak mudah, nampak remeh, alah sama je jawapan. Tapi bahaya. Okey. Okay, sambung. Tadi area B kita nak cari. Okay, area B. So ini tadi, awak gantikan 2 kan? Kan tadi kita pun dah ganti dengan 2. Fungsi yang sama juga tadi kita kamirkan, kita integrate kan. Fungsi yang sama tadi. Kita dah ganti dengan 2. So ambil terus. 16/3. Ini dapat 16/3. Ambil terus. 16/3. Okay, ini 16/3. Tolak. Ini kan kosong semua. 0 bahagi 4, 0. 0 darab 7, 0 bahagi 3, 0. 0 darab 5, 0. So sini 0. Tolak 0. So dapat jawapan 16/3. Okay. Sampai sini. Boleh? Boleh cikgu. Okay. Tak nampak pun boleh Hebat awak lah. Tak ada contoh cikgu. Okay. So sekarang kita nak area for shaded region. Area for shaded region. Area of shaded region sama dengan A tambah B. So A kita tadi kita dapat 63/4. Walaupun awak dapat negatif, negatif menunjukkan kedudukan. Kita hanya ambil nilai sahaja. So 63/4. Tambah B /, kita tadi kita dapat, ni tadi 16/3. So sama dengan 253/12. Jadi area of shaded region ataupun luas kawasan berlori adalah 253/12 unit kuasa 2. Okey, sampai sini. Boleh? Ada soalan nak tanya? Boleh cikgu. Okey. Ni muka surat. Selesai contoh 17.
Seterusnya, contoh 18. Saya dah minta awak salin tak? Nota 102, muka surat 102. Ada cikgu. Okay, kalau awak lihat nota yang awak salin tu, nak cari kawasan berlorik dia kawasan yang tergantung. Kawasan tergantung. Textbook awak tengok textbook awak. Muka surat 102. Dia nak cari area kawasan yang tergantung ni. Jadi tadi kalau kita buat integration pengamiran, kita cari luas di bawah graf. Maksudnya luas di bawah graf, ini graf lengkung. So luas di bawah graf adalah dari A sampai B, bawah sampai ke bawah terus, sampai paksi X. Okey, jadi kita tak nak semua, kita nak yang separuh, sebahagian saja, yang tergantung saja. Jadi kalau dia buat satu lagi satu garis, okey. Sekejap cari pensel. Kita lukiskan satu garis lurus. Kita lukiskan satu garis lurus sebab dia nak sini, yang dia nak ini, kawasan atas ni je. Atas, kawasan atas ni saja. Jadi kalau kita lukis satu garis lurus, ini dah membentuk bentuk trapezium. Okay, sebab tu kita kena buat area under the graph. Area under the graph ni maknanya semua sampai X. Semua ni tolak dengan area trapezium. Baru kita dapat area yang atas yang tergantung ni. Okay, sama juga dengan kes ini. Kalau graph under graph begini, nak cari area kawasan yang tergantung ni, kena cari area under the graph. Yang ni dulu sebenarnya, ni area under the graph. Ni graph dia. Okay, bawa graf cari dulu. Okay, cari sini. Tapi, okay, dia buat begini, dia tambahkan sini. Dia tambahkan, ini bentuk trapezium. Tolak dengan area under graph. Under the graph baru dapat kawasan yang atas ni, yang tergantung. Macam mana nak tahu dia bentuk, dia tak semestinya bentuk trapezium je ya. Dia boleh jadi bentuk triangle. Tapi kebiasaannya dua tu lah, trapezium dengan triangle. Trapezium dengan triangle. Kebiasaannya dua tu lah. Ada juga bentuk lain. Mungkin dalam bentuk lengkung. Okay, tak semestinya trapezium sahaja. Tu kena tahu. Maksudnya luas trapezium kena tahu macam mana kira. Luas triangle kena tahu macam mana kira. Okay, sekarang ini saya pergi kepada contoh 18. Ya, lambat masuk Lia. Jangan 3, 5. Okey. Nak cari kawasan yang berlorik. Yang ini. Itu kawasan berlorik. First, kita kena check dulu. Kita nak integrate ni dari berapa hingga berapa. Senang kita baca nilai X ke nilai Y. Nilai X yang ini. Dengan sini. Okay. Ni garis lurus tau. Ni garis lurus. So sini X kita ambil X. Negatif 2. Kemudian sini X kita 3. Okay. Kalau kita lihat ini, graf, kita nak cari luas under the graph, graf lengkung, luas under the graph semua sampai paksi X. Okay. Tolak dengan
area of triangle, luas segitiga. Baru kita dapat ini. Okay. Jadi sekarang kita boleh buat area of shaded region, luas di bawah graf, sama dengan dari negatif 2 hingga 3. Cari luas under graf ini. So ni tadi ambil paksi X kan? Paksi X. Maka sini adalah dx. Bila sini dx ini y. Okay. Y. Y yang pertama. Saya ambil ini Y1 lah. Yang lengkung ni Y1. Yang garis lurus ni Y2. Okay. Y1 yang ini. Yang lengkung ini. Kena tolak luas under the graph. Tolak integration negatif 2 hingga 3. Ni tadi ambil dari dx. Dari x. So dx. Ini akan jadi y. Okay. Ni y2. Saya tunjuk dulu cara integration. Nanti saya tunjuk cara lain pula. So negatif 2 hingga 3. Y1 adalah negatif X kuasa 2 tambah 2X tambah 8. Okay. Tolak. Ada murid dia terus tolak ni tau. Dia terus tolak Y1 dengan tolak Y2 pun boleh. Y2 kita X tambah 2 dx. Boleh, tak ada masalah. Terus tolak. Dia combine kan. Dia combine sebab dx ni sama kan. Dekat luar. Okay, Y1 tolak Y2. Jadi integrate Y1 tolak Y2 dx. Boleh. Tak ada masalah. Ni boleh. So. Ya. Ni belah sana tak nampak. Okay. Sorry. So negatif 2, 3. Okay, ni permudahkan. Negatif X kuasa 2 tambah 2X tambah 8 tolak X. Tolak tambah, hati-hati. Tolak tambah jadi tolak. Okay. So, saya permudahkan. Permudahkan negatif X kuasa 2 tambah 2X tolak X jadi tambah X. 8 tolak 2 tambah 6 dx. Okay. Integratekan. Negatif X kuasa 3 per 3 tambah X kuasa 2 per 2 tambah 6X. Ini akan dapat negatif 2 hingga 3. Okay, sampai sini boleh? Sampai sini boleh tak? Boleh. Boleh cikgu. Okay, next. Cikgu, Ya. dah tak tulis tadi tu kan? Saya tulis yang tadi. Yang last tadi tu kalau tak tulis. Ya. Kalau tak tulis yang X kuasa 3 per 3 tu kalau teruskan masuk nilai dia. Macam 3 kuasa 3 per 3 boleh? Tak boleh. Dia kena tunjuk ni dulu. Dekat sini maksudnya awak buat step pengamiran. Dia ada markah pengamiran kat situ. Dekat sini biasanya langkah ini biasanya K1. Okay. Biasanya langkah di sini K1. Tak ada langkah ni, kalau tak ada langkah ni kan, jawapan yang bawah semua kosong. Markah bawah-bawah selepas ni semua kosong kalau tak ada langkah ni. Okay. Walaupun jawapan awak tu sama. Jawapan sama. Katakan jawapan skema dapat 24. Awak pun dapat 24. Tapi disebabkan langkah ini tak ada, maka salahlah. Beberapa markah di bawah tu awak takkan dapat. Okay. Teruskan. Area of shaded region tadi. Okay, baru saya gantikan. Ni. Baru saya gantikan X dengan 3. Negatif tulis 3 kuasa 3. Okay. Per 3. Tambah 3 kuasa 2 per 2 tambah 6 darab 3. Tolak. Okay. X digantikan dengan X ini digantikan dengan negatif 2. Ini ada negatif. Jangan lupa kita tulis negatif.
Lepas tu X ni buat dalam kurungan sebab dia negatif 2. So kurungan negatif 2 kuasa 3. Kena ni. Jelas. Ni negatif untuk ini. Negatif 2 ni sebab ni. X ni kita nak ganti dengan negatif 2. So negatif 2 dalam kurungan. Sebab kenapa kena buat kurungan? Nanti confuse negatif-negatif ni. Nanti salah jawapan awak. Tambah negatif 2 kuasa 2 per 2 tambah 6 negatif 2. Okay, sampai sini. Boleh? Awak dah buat penggantian. Ya? Okay. Ini 3 kuasa 3, 27. Negatif 27, 3. Negatif 9. Tambah 9 per 2 tambah 18. Tolak. Dalam exam, selamatnya awak tulis ni dulu. Tak usah tekan calculator terus direct. Kalau terus tekan direct, berkebarangkalian kesalahan sewaktu menekan calculator. Okay, negatif. Letak dulu negatif. Negatif 2 kuasa 3. Negatif 8. Negatif 8. Per 3. Negatif 8 per 3. Tambah negatif 2 kuasa 2, 4 per 2. Tambah tolak jadi tolak 12. Okay. Lepas tu, tekan calculator. Ini awak tekan calculator. Awak dapat berapa? Okay. Tolak. Ini macam complicated sikit. Tulislah semula 8 per 3 tambah 2 tolak 12. Dah dapat macam ni ringkas. Dah dapat ringkas macam ni baru tekan calculator. Okay, jawapan akhir awak dapat 125 per 6 unit kuasa 2. Apa yang saya cakap ni, kesalahan kecuaian yang pernah murid lakukan. Dia terus tekan ini. Bukan seorang dua ramai melakukan kesalahan yang sama. Dia terus tekan dari sini. Lepas tu dia tolak, terus tekan ini. Nak cepat, dia nak cepat. Sudahnya jawapan akhir salah. Sini dah betul. Sayang. 1 markah untuk jawapan akhir dah tak dapat. 1 markah sangat berharga untuk NMATS. Jangan sia-siakan. Sebab tu setiap langkah kena tulis dengan tepat. Dengan secara berperingkat. Jangan awak rasa tak apa, tekan je terus. Senang dapat calculator. Senang dapat calculator. Yang ini ni. Yang ini yang awak tekan calculator. Yang ini tekan juga tapi pecahkan dulu. Tekan satu-satu maksud saya. Permudahkan setiap baris. Ini permudah dapat ini. Ini permudah dapat ini. Okay. Yang ini bolehlah terus tekan calculator. Sebab dia dah tak ada operasi yang nak kena macam ni. Dia tak ada operasi macam ni. Yang ini terus saja. Negatif 9, positif, positif. Yang ini negatif, negatif. Saya sarankan bagi murid-murid yang biasa. Terus tulis dulu. Jangan terus tekan calculator. Tulis dulu. So yang ini tadi awak dah dapat calculator. Okay. Yang ini baru guna calculator. Tulis lagi sekali. Lepas tu berapa ni tolak berapa. Dapat jawapan. Hati-hati dalam pengiraan. Kena hati-hati terutama dalam advance. Okay. So selesai example 18. Boleh setakat ni? Boleh cikgu. Boleh. Okay. Example 19. Contoh 19. Ingatkan saya nak terang sampai example 20. Lepas tu ingatkan saya untuk nak bincang yang latihan sebelum ni. Lupa tadi awal-awal tadi nak bincang. Terus je saya masuk contoh tadi. Ingatkan saya, takut saya terlepas. Lagi sikit je ni. Okay, nak cari kawasan berlorek. So nak tahu dia punya ini titik persilangan dia. Dari titik persilangan. So kena tahu dia dari berapa hingga berapa. Sebab dia di bawah graf. Di bawah graf. So mesti di bawah graf ni paksi X. Jadi mesti tahu nilai ni. Macam mana nak cari nilai ni? Ni panjang sikit.
nak cari titik persilangan, maka kita kena guna persamaan serentak. Kita akan guna persamaan serentak. Persamaan serentak macam mana? Y sama dengan Y. Persamaan 1, okay, saya salin persamaan 1. Y sama dengan 1/2X kuasa 2 tambah 3. Ini persamaan 1. Y sama dengan 1/2X tambah 6. Ini persamaan 2. Okay. Y sama dengan Y. Persamaan 1 sama dengan persamaan 2. So 1/2X kuasa 2 tambah 3 sama dengan 1/2X tambah 6. Bawakan semua ke kiri. So 1/2X kuasa 2 tambah 3 tolak 1/2X tolak 6 sama dengan 0. Kan selalu awak tahu penyelesaian persamaan serentak ada 3 penyelesaian. Penghapusan, penggantian dan pewakilan graf. Okay, itu yang awak dah belajar. Penghapusan, penggantian dan pewakilan graf. Tapi yang ini cara apa ni sebenarnya? Ini adalah penggantian, boleh? Penggantian tu maksudnya Y sama dengan Y. So kita gantikan Y tu apa? Y pertama 1/2 setengah X kuasa 2 tambah 3. Y kedua setengah X tambah 6. Kita gantikan dia. Penghapusan pun boleh. Penghapusan maksudnya awak guna operasi tolak. Y tolak Y habis. So sini kosong. Setengah. Ini persamaan 1 tolak persamaan 2. So nanti persamaan 2 tu dia macam ni. Dia Y sama dengan setengah X, setengah X kuasa 2 tambah 3 persamaan 1. Persamaan 2 setengah X tambah 6. Ni persamaan 2. Kalau kata penghapusan boleh juga. Ini habis tinggal kosong. So setengah ni persamaan 1. Okay, persamaan 1 tolak dengan persamaan 2. Tolak dengan persamaan 2. Persamaan ni 2 ni pula bawa ke kiri. Jadi setengah X tambah 6 bawa ke kiri. Setengah X tambah 6 sama dengan setengah X kuasa 2 tambah 3. Dia jadi sama juga macam tadi yang saya buat tadi. Okay. Nanti ada orang confuse. Cikgu kata penghapusan dengan penggantian ni kaedah apa pula boleh sama-samakan terus. Sebenarnya dia guna kaedah salah satu tu juga. Penggantian boleh, penghapusan boleh. So dapat sama ni. Maaf ya, saya terang mungkin awak terasa melirik-lirik, tapi itulah antara persoalan pelajar. Kenapa begini, tapi mungkin awak segan nak tanya kot. Saya terangkan je lah. Okay, darab 2 sebab saya tak nak dia ada pecahan. Saya darabkan pembawah. So saya dapat sini X kuasa 2 tolak X. 3 darab 2, 6 tolak 6 sama dengan 0. Awak boleh tekan kalkulator. Okay, awak boleh tekan kalkulator, awak akan dapat X sama dengan negatif 2, X sama dengan 3. So dapat jawapan X sama dengan negatif 2, X sama dengan 3. So apa ni? Inilah dia nilai dia. Negatif 2 sini, 3 sini. Dah dapat nilai ni barulah kita boleh integrate. Okey, sampai sini boleh faham? Diam dah. Tak tahu faham ke tidak ni. Boleh faham tak? Boleh faham ke setakat ni? Sampai dapat negatif 2, 3 ni boleh faham? Faham cikgu. Okay. Faham cikgu. Dia sebenarnya lambat respon tu sebab apa? Suara saya lambat sampai ke? Lambat sampai kot. Ni pun diam aja ni. Okey, dah dapat sampai sini. So area of shaded region, nak dapat area of shaded region sama dengan, okay, cara yang sama, integrate
dari negatif 2 hingga 3, negatif 2 hingga 3, Y2 tolak Y1. Kali ni saya terus tulis macam ni. Y2 tolak Y1 dx. Y2 ni yang mana? Y2 mesti yang atas. Awak tengok dalam bentuk ini. Saya guna warna biru. Sekejap. Dalam bentuk ini. Dalam bentuk ini. Yang besar ni, bentuk yang besar. Yang mana yang paling atas? Kita ada dua graf kan? Dalam bentuk ini ada dua graf. Yang mana graf paling atas? Yang garis lurus. Maka graf garis lurus itulah Y2. Tolak graf di bawah. Yang di bawah. Graf yang di bawah ini adalah Y1. So mesti graf atas tolak graf bawah. Jangan graf bawah tolak graf atas. Graf atas tolak dengan graf bawah. Sebab bahagian yang besar, kawasan yang besar tolak kawasan yang kecil. Baru dapat baki ni. Jadi sekarang Y2 saya tadi setengah X. Saya integrate negatif 2, 3. Y2 tadi setengah X tambah 6. Tolak Y1 tadi yang bawah setengah X kuasa 2 tambah 3 dx. Saya selesaikan. Tengah ni. Fungsi dia ni. Tolak. Tolak tambah jadi tolak 3. So dx. Tadi faham kenapa saya ambil dx? Sebab negatif 2, 3 ni dari paksi x. Jadi ini saya permudahkan. Negatif 2, 3. So ini negatif 1/2x kuasa 2 tambah 1/2x tambah 3 dx. So negatif 1/2x kuasa 3/3. Tambah 1/2 saya tulis dulu. Ini x kuasa 2/2 tambah 3x. So ini akan dapat negatif 2 hingga 3. Ganti kan? So ini negatif, 1 negatif, x kuasa 3 saya gantikan dengan 3 kuasa 3/2 darab 3, 6. Tambah, ini 1 darab x kuasa 2, x kuasa 2, x ni saya ganti dengan 3, 3 kuasa 2/2 darab 2, 4. Tambah 3 darab 3. Tolak dengan, ini negatif, ada 1 darab x kuasa 3 dapat x kuasa 3. Gantikan x dengan negatif 2 kuasa 3/6 tambah. So negatif 2 kuasa 2/4 tambah 3 darab negatif 2. So bila awak selesaikan ini, awak akan dapat 125/12 unit kuasa 2. Selesai. Boleh faham? Boleh cikgu. Okay, next. Last. Example contoh 20. Okay. Soalan ni sebenarnya dia tak bagi rajah tau. Rajah tu dia buat untuk solution. So katakan awak tak ada rajah. Intersect point 0, 0 hingga 1, 1. Okay, dia bagi dari 0, 0 hingga 1, 1. Kalau awak gantikan nilai, kalau awak nak lukis graf, kadang-kadang murid tak tahu macam mana graf dia ni. Punca kuasa 3 graf dia macam mana. Tak ada masalah. Awak terus saja. Kita buat area of shaded region sama dengan integrate. Ambil nilai x dia. Ambil nilai x. X kita dari 0. Ambil yang kecil 0 hingga 1. Bila ambil nilai x, ini di x. Ini akan jadi
Y. Okay. So, Y ni adalah Y2 tolak Y1. Sebab dia ada dua function. Y2 tolak Y1. Ini kalau case murid tak tahu nak lukis graf dia. Kalau yang tahu lukis graf, dia akan dapat begini. Sebab dia tahu ini kuadratik kan. Kuadratik mesti bentuk macam ni, U-shape. So U-shape. Yang ini graf salingan. Graf square root. Okay. Cube root. 1/3. Macam salingan jugalah dia macam ni. Lebih kurang macam ni. So dia boleh terus guna graf. Tapi andai kata awak tak tahu. Ini case kalau awak tak tahu grafnya macam mana. Awak anggaplah, katakan awak anggap ni Y2, ni Y1. Awak anggap Y2 tolak Y1. Okay, tak sama ni daripada gambar rajah ni. Okay, tak apa. Kita try. So Y2, X kuasa 2. Y2 adalah X kuasa 2. Tolak. Ini adalah cube root of X. Cube root of X ini adalah Y1. dx. Okay, nak kamirkan. Bila nak kamir, tak boleh ada root macam ni. Mesti tukar dalam pecahan 1/3 dx. So, X kuasa 3/3 tolak X tambah 1. Tambah 1 jadi 4/3. Tambah 1 tu maksudnya tambah 3/3 dapat 4/3. Sini jadi 4/3. Kita nak check ni, betul tak? Boleh tak cara macam ni? 3/4 X kuasa 4/3. Ni ni saya pernah tunjuk sebelum ni macam mana dapat X kuasa 4/3 bahagi 4/3. So ini akan jadi X kuasa 4/3 darab 3/4. Ni jadi 3 X kuasa 4/3/4. Okay, sebab tu dapat ini. Okay, saya tertinggal limit dia, height dia 0 hingga 1. 0 hingga 1. Sampai sini boleh? Sampai sini boleh tak? Boleh. Okay, so area of shaded region sama dengan X ini gantikan dengan 1. 1 kuasa 3/3 tolak 3/4. 1 4/3. Okay. Ni gantikan X dengan 1. Tolak dengan 0. 0 ni gantikan X dengan 0. 0 kuasa 3/3 tolak 3/4. 0 kuasa 4/3. So ini 1/3 tolak 3/4. 1/3 tolak 3/4. Sebab 1 kuasa 4/3 1. 1 darab 3/4, 3/4. Tolak, ini 0, tolak 0, so sini 0. Okay, 1/3 tolak 3/4. Dapat negatif 5/12 unit kuasa 2. Okay, dapat negatif. Tak ada masalah, jangan risau pasal negatif. Kita nak area of shaded region, jawapan akhir, buat kesimpulan akhir 5/12 unit kuasa 2. Ini case kalau awak tak tahu yang mana tolak yang mana, graf dia macam mana. Awak tak tahu, tak ada masalah, terus saja buat je ni Y2. Okay, ni Y2, ni Y1. So Y2 tolak Y1. Y2 tolak Y1. So terus je selesai. Beza dia apa? Beza dia jawapan awak mungkin negatif, jawapan yang dari textbook positif. So dia ada positif negatif kan? Ambil saja jawapan positif. Tu je beza dia. Boleh? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey, dah habis sampai sini. Latihan yang awak kena buat yang mana? 5 minit lagi. Kita discuss yang mana yang bermasalah. Yang awak kena buat self latih diri yang mana?
Jati diri 3.5 ya? Betul? Itu saja ke? 3.6 nombor 1. 3.5 dulu. 3.5 ada masalah tak? 3.5 ada masalah tak? Empat 5 minit lagi. 3.5 ada masalah tak? Tiga poin lima ada masalah tak? Tak ada. Okey, terima kasih Mariam. 3.6 nombor 1 ada masalah tak? Tak 3.6 ada. tak ada juga. Okey, terima kasih. 3.3 latihan formatif 3.3 nombor 1 hingga 3 ada masalah tak? Satu hingga 3 ada masalah tak? Latihan formatif 1 hingga 3 ada masalah tak? Cepat, ada masalah tak? Tak ada. Okey, terima kasih Zainab. Tolong jawab. Awak jawab macam tu cepat sikit. Kalau tak, saya tunggu. Saya tak tahu apa respon awak sebenarnya. Okey, jadi sekarang untuk hari ini, latih diri 3.6. Kita dah habis luas area. Lepas ni nanti kita masuk isi padu pula. So, pastikan faham betul-betul luas ni macam mana. So, latih diri 3.6. Latihan formatif 3.3 nombor point di area. Okay. Nombor 4 hingga 7B. Okay, kita habiskan sampai area. Nombor 6 tak perlu 6 tu isi padu. Nombor 6 tak perlu. Nombor 6 tak perlu. 4 hingga 7B kecuali 6. Nombor 6 tak perlu. Okay. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih kelas. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Sama-sama.